jadi pastikan pastikan you all betul-betul concentrate untuk mendengar taklimat dan memahamkan taklimat untuk practical test pada pagi ni. Okay, you ready? Boleh Semua dah sedia Yes, sir. Okay. Kalau semua dah sedia, saya boleh terangkan sekarang. Keluarkan kertas dan juga pen lah untuk catatan. Dengan dengar saja. Kalau dengar saya kan mulalah tak faham ke apa ke, lupa ke dan sebagainya. Okay, keluarkan buku catatan dan juga pen untuk mencatat apa perkara yang penting. Okey, tanpa buang masa lagi, saya akan share berkenaan dengan taklimat kita pada pagi ini. Okay, saya akan share slide. Okay, semua nampak tak? Paparan ataupun slide yang saya dah tunjuk di skrin. Nampak tak semua? Nampak, sir. Nampak, sir. Nampak Okey. Kalau nampak, kita mulakan. Okay, kita mulakan dengan sesi taklimat pada pagi ini. Saya akan menerangkan tentang what should you do in your practical test. Okay, SB015 session 21-22 lah. Okay, practical test ni saya nak menekankan semula bahawa practical test ni merupakan you all punya ni lah, you all punya carry mark untuk PSPM. So buat yang terbaik untuk practical test. Okay, dan satu lagi, practical test ni seperti mana tugasan. Okay, practical test ni dia memerlukan komitmen lah. Okay, yang pertama komitmen, disiplin pelajar tu. Okay, komitmen pelajar tu untuk menjalankan eksperimen practical test ni di rumah untuk tujuan memperolehi keputusan ataupun observation yang terbaik. Okay, setiap keputusan ataupun observation yang terbaik akan memperolehi markah yang maksimum lah. Itu je lah. Okay, saya mulakan Okay, practical test information. Okay, cuba highlight ni saya nak you all semua take note. Okay, take note yang ini. Practical test information, topiknya adalah isolating DNA, refer pada eksperimen 6. Tetapi, saya ada tetapi dia tau. Okay, ada tetapi dia. Walaupun you tengok eksperimen ni kita dah buat kan last week kan. Okay, tetapi ada little bit difference. Okay, ada 40% lah. 40% dia berbeza sedikit daripada eksperimen yang kita laksanakan pada minggu lepas. Okay, untuk practical test ni, dia punya prosedur dia lain sedikit. Assalamualaikum, sir. Ada nak masuk, sir? Dah. Saya dah tu. Okay. Bukan maksud saya eksperimen practical test ni you boleh ambil 100% daripada yang lepas tau. Ini hati-hatilah, jangan ada yang ambil kesempatan. Okay, jangan ada yang ambil kesempatan you all ambil ataupun copy 100% daripada lab manual yang lepas ataupun lab manual eksperimen yang you dah submit pada saya tu. Okay, untuk practical test ni dia punya prosedurnya ada sedikit berbeza dan you punya content report pun ada sedikit berbeza. Okay, nanti saya cerita. Okay, tarikh dia adalah pada 27 September 2021. Okay, kena take note yang ni, tarikh ni. Saya tak nak ada yang banyak alasan lah. Okay, ada yang banyak alasan cakap 27 bulan ni saya pergi sini, saya pergi sini, saya bercuti dan sebagainya. Kalau boleh arrange betul-betul
bagi free betul-betul 27 September ni. Pada minggu hadapan Isnin pagi tu, make sure you betul-betul dah get ready untuk melaksanakan practical test. Okay, betul-betul dah get ready untuk melaksanakan practical test. Sebab apa saya kata? Sebab macam saya sebut tadi, awal-awal tadi, objektif dia, sasaran dia adalah untuk you nak memperolehi keputusan yang maksimum. Okay, keputusan yang maksimum untuk mendapat result yang terbaik lah, untuk carry mark untuk PSPM nanti. Okay, jadi beri kerjasama semua. Okay, pastikan 27 September ni saya nak perjalanan practical test ni berjalan lancar lah. Okay, berjalan lancar. Prepare lah apa yang patut. Kalau contohnya kalau biasanya kalau macam internet, kalau top up internet tu dah sedikit, okay, get ready lah. Hari sebelum 27 tu you dah get ready dengan internet yang terbaik ataupun top up internet dan sebagainya kalau ada masalah internet, kan? Apa saja yang menghalang you daripada melaksanakan ataupun menghalang daripada you involved dalam practical test pada waktu ni, kalau boleh cuba elakkan lah. Okay, cuba laksanakan dengan sebaik mungkin. Okay. Okay, kalau ada apa-apa soalan, terus tanya. Terus tanya saya, tak apa. Tak ada masalah. Okay, ini dari segi informasi. Information dia, topik dia adalah accelerating DNA. Tarikh pelaksanaan practical test adalah pada minggu hadapan 27 September 2021 yang merupakan minggu yang ke-10 lah PDP. Kita sedar tak sedar kita dah masuk minggu 10 dah. Walaupun kita dalam keadaan online PDPR kan. Dah minggu 10 dah sama saya. Dah lama dah. Rasanya walaupun tak jumpa saya secara direct, mungkin dah kenal lah cara saya macam mana. Betul tak? Okay. Okay, learning outcome ataupun learning objective. Okay, ini adalah apa sebenarnya tujuan eksperimen ni. Okay, tujuan eksperimen ini, tujuan practical test ni adalah untuk isolate DNA from plant tissue. Okay, ni sama je lah dengan apa yang kita laksanakan pada minggu lepas. Okay, eksperimen ni basically sama je, cuma ada part-part yang berbeza sedikit. Okay, tujuan asasnya adalah end of this practical test, end of this experiment, you are able to isolate DNA from plant tissue. Okay, from plant tissue. Okay, cuma saya nak stresskan di sini. Okay, tolong ambil perhatian. Saya nak stresskan di sini. Plant tissue yang saya maksudkan di sini, fresh material, okay, which is plant tissue yang kita perlu buat, yang dijadikan sebagai bahan kajian, bahan uji kaji untuk practical test ini adalah dua saja. Okay, dua sahaja dengar dua sahaja, iaitu banana ataupun pisang dan juga tomato. Okay, tengok banana dan juga tomato. Maksudnya optionnya sama ada you nak gunakan buah pisang ataupun tomato lah. Okay, antara satu. Okay, antara dua tu lah. Salah satu. Okay, maksudnya kita nak isolate DNA. Kalau you guna pisang lah. Macam mana? Kalau you guna tomato, nak isolate DNA from tomato tissue tu lah. Okay, macam tu. Okay, this is the learning objective or learning outcome dia untuk tujuan utama eksperimen ni dilaksanakan adalah untuk kita mengasingkan DNA from tisu tumbuhan tu ataupun tisu buah tu, sama ada banana, pisang ataupun bukan dan ataupun tomato. Okay, salah satu. Okay, seterusnya. Okay, ada soalan lagi? Tak ada Clear setakat ni?
Okay, clear setakat ni. Saya teruskan. Okay, seterusnya kita tengok kepada slide seterusnya, practical test guideline. Okay, student are required to do the following task. Okay, tengok. Ada 2 following task yang you all kena laksanakan. Okay, yang pertama 10% iaitu practical work and video recording. Okay, tengok ni. Okay, sebelum ni yang eksperimen yang baru ni, kita tak buat kan? Video recording kan, practical work and video recording kan. Okey, jadi untuk practical test ni bukti yang menunjukkan you all laksanakan practical test ni di rumah adalah melalui video recording ni lah. Okey, video recording ni. Tujuan video recording ni saya nak beritahu. Okey, tujuan video recording ni selain daripada nak membuktikan you all buat, okey, selain daripada itu adalah saya nak tengok you all punya manipulative skill you laksanakan, skill you mengendalikan alat radas ataupun fresh material yang you gunakan. Macam mana skill yang you gunakan. Saya nak tengok skill tu. Okay, skill tu merupakan Ada orang nak masuk. ada orang nak masuk. Okay, so skill tu yang saya nak tengok setiap orang perlu tunjukkan dalam video. Okay, perlu tunjukkan dalam video semasa melaksanakan ataupun semasa menjalankan setiap prosedur tersebut. Okay, maksudnya every single procedure you have to record your work lah. Okay, record your work. Maksudnya setiap satu prosedur tu, saya nak ulang, setiap satu prosedur tu you have to remember, you have to record whatever you work ataupun apa saja yang you laksanakan tentang ataupun dalam mengendalikan eksperimen ni. Okey. Okay, jadi itu merupakan video recording. Okey, sekejap lagi saya akan share dia punya checklist video nanti masing-masing tengok checklist video apa pengisian yang penting yang you all perlu masukkan dalam video you all masing-masing. Okey. Okey, ni yang pertama iaitu video. Okey, yang kedua 15%, tengok 15%, so total is 25. Okey, 15% merupakan you punya report writing lah. Okey, report writing seperti biasa, report writing. Okey, janganlah tak buat pula. Ni 15%. Video recording 10%. So total kat sini untuk practical test you have 25%. Okay, 25%. Your assignment, tugasan yang baru-baru ni, yang you submit pada saya baru-baru ni 30%. Okay, dah banyak tu, berapa dah tu? Okay, that's why. Buat yang terbaik. Okay, buat yang terbaik. Okay, saya teruskan. Okay, task pertama Okay, saya ni secara detail dia. Okay, tadi secara umum je. Okay, ni secara detail je kita tengok Okay, task number 1. Baca kat sini. Okay, student must conduct the following experiment at home. Okay, at home, which is experiment 6, as isolating DNA on 27 September 2021 lah. Okay. Maksudnya, okay, ni yang pertama. Okay, ni yang you all kena faham dahulu. Tadi saya dah beritahu. Okay, ni harap maklum. Okay, and then yang nombor 2, task yang kedua adalah student must show the steps. Okay, show the steps. Ni, okay, saya tak perlu nak highlight. And record their practical work. Okay. Ingat saya dah beritahu tadi. Setiap step ataupun prosedur tu jangan lupa direkodkan, divideokan. Ya, semua pun dah ada pengalaman kan buat video recording kan. Dah ada pengalaman buat video recording pada eksperimen yang ke-3 dulu kalau masih ingat. Gunakan balik skill ataupun kaedah yang sama
Cuma tambah baik dari segi step saja. Okey, dari segi step, setiap step tu saya tak nak gambar tu. Okey, ini saya nak beritahu balik. Okey, video recording ni saya tak nak gambar statik. Saya tak nak gambar statik, tetapi gambar video yang you bergerak, yang you all buat. Yang lepas tu ada gambar statik kan, just bawah tu ada direction, ada instruction bawah tu je kat video you buat tu. Ni saya nak tu. Dengar ni. Note ni dalam video recording ni, saya nak video yang bergerak dan ada instruction di bawah setiap video yang you ambil mengikut prosedur yang ada di dalam lab manual nanti yang akan saya sediakan nanti. Faham maksudnya video record ni tidak boleh memvideokan gambar statik. Tidak boleh memvideokan gambar yang statik, tetapi you have to record your work. Saya nak tengok pergerakan you, skill you. Ini nanti berdasarkan prosedur tu nanti saya akan sediakanlah, saya akan letak di GC Class. Ingat di platform yang saya akan letak semua maklumat tentang practical test ni, saya akan letak di bawah platform practical test ataupun ujian amali. Masing-masing kena alert di bawah konten ujian amali tu saya akan letak talimat ni kat sini. Sir, Tak cover like ada orang nak join. Tak dapat masuk. ramai. Okey. Baru ramainya baru join. Saya dah hampir separuh dah saya cerita kepada yang baru join. Kepada yang baru join, mohon perhatian perhatian. Ni task yang pertama yang you all kena laksanakan di rumah pada 27 bulan 9 ni, iaitu pada minggu hadapan, Experiment 6. Task yang pertama, you all perlu menyediakan record video. Menerangkan tentang step or procedure lah tentang pelaksanaan eksperimen 6 yang you all laksanakan di rumah tu. Video yang you all ambil, video yang you all ambil mestilah video yang bergerak lah. Video yang bergerak dan tidak dibenarkan static diagram. Static diagram ataupun static picture. Maksudnya setiap video yang you all ambil, dia merujuk kepada step ataupun prosedur mengikut guideline ataupun manual practical test. Dan di bawah setiap video tersebut mesti menunjukkan instruction. Letak instruction di bawah setiap step dalam video you. Itu adalah task yang pertama. Faham Faham tak tentang secara umum tentang record video ni? Faham. Saya teruskan. Video recording guideline. Ni kelas Video recording guideline ni. Tengok. Ni adalah dia punya orang kata dalam kita nak merekod, dalam nak membuat satu file video ni, syarat dia ataupun guideline untuk video recording ni ada beberapa orang kata content dia yang you all kena ambil maklum. Pertama, video duration not exceed 10 minutes. Maksudnya maximum duration dia adalah 10 minit tau. Tak lama pun. Kalau lagi maksimum 10 minit ni lama dah bagi saya. Kalau boleh ringkaskan. Bukanlah ringkas tu maksudnya you skip
prosedur tu kan. Jangan skip prosedur. Maksudnya pandai-pandailah adjust supaya video duration tu tidak melebihi 10 minit. Okay? Alright. Okay, ni yang pertama. Okay, yang kedua pula adalah student may record their voice. Dengar ni, student may record their voice to explain or step, or student may add the subtitle or caption in their video. Okay, maksudnya you all boleh record voice sekali untuk menerangkan prosedur tu, ataupun paling mudah ni kalau tak nak bercakap, you letak je subtitle macam saya sebut tadi, ataupun dia punya prosedur di bawah setiap video ataupun step video yang you sedang record. Okay, maknanya setiap prosedur tu diletakkan subtitle, ataupun subtitle merujuk kepada prosedur lah. Okay, prosedur dalam guideline prosedur kita. Okay, ini dari segi voice. Okay, kemudian video content. Okay, video content must include all the item in the checklist. Okay, nanti saya akan tunjukkan, lepas ni saya akan tunjukkan checklist. Checklist video maksudnya jangan miss walau satu pun. Saya ada nak masuk. Alright. Ya. Okay. Jangan bagi yang baru join. Okay, dalam video recording ni you all jangan skip walau satu item pun dalam video checklist. Kena everyone you make sure kena ada dalam you all punya video tu. Okay, ni video content ni must include all the items. Okay, kemudian manipulative skill, yang ni yang saya sebut awal-awal tadi. Okay, student must show all the manipulative skill in their video. Okay, sewaktu menjalankan atau melaksanakan amali ini, sebab tu you all merekodkan video amali ini. Okay, maksudnya di situ terdapat beberapa skill yang you all perlu patuhi, yang you all perlu laksanakan. Okay, di situlah penilaian akan dilakukan. So, skill ini perlu direkodkan dalam video lah. Okay, skill ini terdapat dalam prosedur prosedur dalam eksperimen ni. Okay, you follow je prosedur tu. Every step tu dia ada skill yang you all perlu apply kan. Okay, untuk melaksanakan setiap satu prosedur dalam amali ini. Okay, kemudian background music. Okay, ini terpulang lah. Okay, student may add background music but ensure the music is not too hard or loud. Boleh masuk, tak ada masalah. Cuma kena pastikan music background tu jangan terlalu kuat lah. Okay, jangan terlalu kuat ataupun jangan terlalu mengganggu you all punya content video tu. Okay, kalau boleh yang soft je. Kalau nak masuk, boleh masuk tapi yang soft je. Memang menarik juga. Saya pun suka sebenarnya kalau ada video yang ada background music ni, tapi music yang tak terlalu hard sangat, tak terlalu kuat, tak terlalu metal ke apa, jangan. Okay, relax je. Okay, music yang santai, tu boleh. Ya? Ada nak join? Dah. Okay, saya dah terangkan video duration jangan lebih daripada 10 minit. Saya ulang balik. Voice boleh gunakan voice sendiri ataupun letakkan subtitle di bawah konten video tu mengikut prosedur. Okay, yang ni kedua. Yang ketiga, konten video tu perlu meliputi keseluruhan item dalam checklist. Okay, ni video content. Okay, and then manipulative skill. Setiap prosedur tu ada manipulative skill yang you all perlu recordkan dalam video. Ini refer pada guideline, refer pada checklist video akan ditunjukkan. Okay, point-point tu ataupun step
step-step tu. You follow je. Okay, kemudian background music. Okay, you all boleh masukkan background music dalam video masing-masing. Cuma pastikan video yang dimasukkan tersebut jangan terlalu kuat, jangan terlalu mengganggu video konten lah. Okay, itu yang sebetulnya. Okay, kemudian eksperimen data. Okay, student must show the obtained result. Okay, yang ni very important dalam video recording nanti. Okay. Yang ni nanti bila dah siap eksperimen tu, jangan lupa part ni you kena masukkan sekali lah. Tunjukkan, okay ni result ni. Ini tengok DNA floating kan. 3 layer kan. Include DNA. You already ataupun you achieve prepare ataupun observe DNA from tomato or banana kan, nampak macam tu kan, dia punya DNA daripada kedua-dua pisang tu, kedua-dua buah tu, sama ada banana ataupun tomato. Okay, jangan lupa untuk direkodkan ataupun divideokan part tersebut. Okay, ni basic ni adalah penyediaan video guideline, video recording guideline. Okay, faham tu ni etika dia ataupun peraturan ataupun guideline utama dia untuk penyediaan video. Okay, seterusnya, video component, there are 3 component. 3 components video component ni. Yang pertama preparation. Preparation ni macam biasalah, wear proper attire macam ni. Yang ni pun you kena tunjuk lah mula-mula. Starting you punya video tu you tunjuk lah keadaan you berada sebelum ataupun semasa melaksanakan. Saya nak ada gambar you laksanakan sekali. Mula-mula at least dalam 5 ke 10 saat ke. Untuk you perkenalkan diri ke, nak menunjukkan you wear proper attire. Ni yang pertama. And then dalam video tu juga untuk preparation, untuk first part ni, preparation ni, jangan lupa tunjukkan practice and material. Yang ni. Sebelum kita nak go through step pertama, step kedua tu, letak atas meja tu, letak atas meja tu senarai ataupun semua keperluan bahan yang you all dah sediakan sebelum melaksanakan eksperimen. Ni tunjukkan dalam video. Kemudiannya baru conduct experiment in well organized area. Tunjuklah atas meja yang bersesuaian. Jangan meja penuh buku, you buat atas meja yang penuh buku. Tak sesuai lah. Buat yang keadaan work area yang terbaik. Boleh ambil situasi keadaan work area you kemudian kita pergi kepada komponen yang kedua, iaitu handling experiment. Tengok handling experiment kelas. Handling experiment ada beberapa. Ni merupakan checklist checklist video komponen lah yang you all kena lakukan nanti. Yang pertama, prepare salt detergent solution and stir the mixture. Ni yang pertama. Lepas tu tengok gambar pun dah sediakan. Mula prepare salt detergent kan. Salt detergent ni boleh guna apa-apa lah. Boleh guna pencuci pinggan. Kemudiannya stir the mixture. Kalau boleh jangan bila stir ni cuba elakkan dia berbuih. Jangan dia berbuih kan. Nanti kalau dia berbuih, dia boleh mengganggu kita punya observation. You stir slow. Gently stir. Kemudian prepare ice chill alcohol. Ni prepare ice chill alcohol macam biasa. Alkohol ni kita boleh dapati daripada sumber ni lah. Sumber hand sanitizer. Biasanya sekarang ni hand sanitizer lah yang paling senang didapati sebab musim Covid ni hand sanitizer banyak jual. Kat kedai-kedai semua. Jadi you all kena guna daripada sumber hand sanitizer lah untuk
menyediakan ais stil alkohol. Okey. Dan pastikan ais stil alkohol ni berada dalam keadaan yang sejuk sejuk. Tapi janganlah dalam bekas, dalam botol tu you masuk semua dalam freezer. Janganlah macam tu pula. You prepare dulu, prepare dekat bekas dulu. Okey, baru you letak sekejap dalam freeze. Okey. Untuk menyediakan ais stil alkohol. Okey, step ni pun you kena tunjukkan dalam video tu nanti. Ni step ni jangan lupa Okay, and then next step is peel, slice, cut and blend fruit. Ini kalau guna pisang, ni pisang, contoh pisang yang gambar kan. Potong elok, buang kulit jangan masuk sekali. Okay, buang kulit pisang tu, isi dia tu you potong kecil-kecil, kemudiannya blend. Mesti ada blender kan kat rumah kan. Okay, kalau tak ada blender, tumbuklah gunakan mortar ke apa ke, resum batu ke, boleh, tak apa. Yang penting kita nak mash fruit ni. Okay, kita nak mash fruit ni, dan apabila dah siap hancurkan, jangan lupa letak di dalam bekas ataupun kontainer lah, clear container Okey, saya nak beritahu kat sini, clear container ni you jangan sediakan kontainer yang besar tau. Jangan sediakan yang besar. Kalau yang besar, macam mana kita nak dapatkan result yang baik? Macam mana kita nak dapatkan 3 layer tu? Banyak sangatlah solution yang kena gunakan kalau kontainer yang besar. Tak payah guna kontainer yang besar. Okay, kontainer dia macam saiz cawan je. Kecil je Saya nak cawan yang clear, yang tak berwarna. Okay, nampak bila sebab kita nak ambil gambar kan. Sebab kita nak ambil gambar, kita nak fokus sebelah luar. 3 layer yang kita akan perolehi di akhir eksperimen ni. Okay? Jadi pastikan penyediaan kontainer tu, saiz kontainer jangan besar. Saiz dia lebih kurang macam saiz cawan dia, cawan yang kita minum tu, gelas. Saiz gelas, kecil sikit tak apa. Macam tu Tapi jangan berwarna tau, yang clear je, clear container. Alright. Okay, kalau ada soalan boleh tanya, bagi clear terus. Saya nak tanya. Ya? Yang buah tu, Okay. batter banyak ke sikit? Okey, buah Okey. Bagus, soalan yang bagus. Okey, buah ni kalau you nak gunakan buah pisang, kalau kontainer tu saiz dia macam saiz gelas biasa. Okey, gelas biasa. Dan saiz kalau pisang yang you ambil tu saiz dia agak besar, sebiji cukup lah. Sebiji je. Okay, sebiji saja sudah mencukupi. Tapi kalau you guna kontainer yang besar, memang kena banyak lah. Itu yang saya kata, jangan guna kontainer bekas yang besar. Bekas dia ala-ala besar ni je, gelas yang kita minum air tu. Cawan je. Yang tu je, yang tinggi macam ni, gambar macam ni, tepi ni, nampak? Yang gambar besar ni je kalau boleh. Okay, jangan terlalu dengan bekas, dengan tupperware. Okey, saya tak nak tupperware pula. Dengan bekas tupperware isi kuih tu jangan. Dia cawan, saiz cawan. Alright, saiz cawan, saiz gelas. Okey, jadi kalau saiz ni sebiji buah pun dah okey. Sebiji ni dah okey, dah mencukupi. Je, ada soalan? Saya nak tanya. Okey. Kalau bekas tu saiz yang bekas dadah tu sesuai tak? Ke kecil sangat? Bekas dadih tu bekas dadih kecil sangat kot. Dadih dia rendah kan? Dia tak, bukan macam cawan kan? Bukan. Dia bukan macam gelas kan? Gelas yang kita minum air. Gelas yang kita minum air kan, dadih ni dia rendah dan dia kecil kan? Saya takut tu kecil sangat. Dia yang paling sesuai sekali adalah saiz gelas lah. Saiz gelas. Kalau boleh cari saiz gelas Saiz gelas yang tidak ada warna. Dia clear je. Dia warna cerah. Sebab apa warna cerah? Sebab kita boleh
perhatikan 3 layer tu just daripada luar, daripada tepi gelas tu kita nampak dah. Oh ni kita nampak dah. Hasil dia 3 layer kan. Ada extract fruit solution bahagian bawah, bahagian atas tu acetyl alcohol. Tengah-tengah tu kita akan nampak DNA yang isolate. Okey, macam tu Kalau saiz dadih tu saya rasa dia agak kecil. Kalau boleh besar sikit. Tapi dengan lebar dia tinggi, kena tinggi. Saiz biar dia agak-agak macam cawan lah. Dia macam gelas, dia tinggi sikit. Boleh Okey sir, terima kasih. Okey, ada lagi soalan lain? Boleh tanya. Memang taklimat ni untuk menjawab apa sahaja persoalan yang you all rasa berlaku nanti kat rumah. Okey, boleh tanya saya. Nanti takut nanti confuse pula, kena buat balik. Ya. Kan kalau macam kita nak guna tomato, kan dia ada biji kat dalam tu. So buang biji sekali baru smash. Okey, jap. Okey, untuk tomato, yes, betul. Okey, tomato ni macam ni. Tomato ni ada prosedur dia adalah mula buang kulit luar tu. Okey, kulit luar tu buang. Okey, sebab apa buang kulit? Okey, sebabnya kalau kita buang kulit, bila kita blend tu, bila kita mash tu, gunakan blender ke, gunakan lesung batu ke apa ke. Okey, jadi tak ada masalah, cepat kerja kita. Okey. Berkenaan dengan biji, okey, untuk tomato ni biji dia walaupun dia ada 2 biji tau. Dia ada 2 jenis biji yang ada dalam buah tomato ni, iaitu biji major dia ataupun biji yang dia ada biji keras dan biji lembut. Okey, biji keras ni saiz dia agak besar. Okey, yang biji keras ni you kena buang. Yang biji lembut ni tak apa, bila kita tumbuk dia hancur. Okey, dia ada 2 jenis. Kalau perhatikan dalam buah tomato ni, kalau kita potong elok kan, potong 2 kan, kita nampak dia ada biji yang kasar, iaitu biji major dia, biji besar, warna hitam, keras. Yang tu you buang, remove. Okey, manakala biji-biji yang kecil tu, dia biji lembik tu, tu tak payah. Tu kita tumbuk, kita blender dia hancur. Jangan risau. Okey, faham? Okey, terima kasih sir. Okey, ada lagi? Okey, nanti dalam grup WhatsApp kelas nanti saya akan senaraikan, you all akan senaraikan nanti siapa yang nak buat pisang, siapa yang nak buat tomato kena half kena bahagi-bahagilah. Biar saya nak tengok hasil keputusan pisang ni dan hasil keputusan tomato ni dia balance. Okey. You all bincang dalam grup nanti siapa yang nak buat pisang, siapa yang nak buat tomato Okey, lepas tu bila kita dah transfer kan. Okey, saya sambung yang ni step atas Bila kita dah hancurkan dia, dah blender semua, kita punya fruit tadi kita transfer kat kita punya container bekas yang saiz yang sederhana, jangan besar, yang clear. Okey, jangan berwarna pula. Okey, yang saiz container yang clear, yang kita nampak daripada luar. Okey, kita transfer kat situ. Okay, kemudian barulah step seterusnya adding salt detergent. Tunjukkan dalam video tu nanti. Dalam video tu you potong semua ni, you masuk dalam ni, tunjuk video. Ni semua kena tunjuk video tau. Step-step semua ni. Okay, lepas tu barulah adding salt detergent. Okay, so salt detergent yang kita dah prepare ni, kita mix. Okay, mix dengan mashed fruit kita tadi. Okay, extract fruit tadi kita add dengan salt detergent. Alright, okay, lepas tu bila kita dah masuk, kita dah campurkan dia. Okay, step seterusnya adalah sieve into a clean container. Okay, ambil container yang lain, ambil bekas yang lain, new container. Okay, so ada berapa container yang you kena sediakan? You prepare lah dalam 5 container.
5 bekas Okey. Dalam 5 bekas. Okey, lepas begitu kita mix. Okey, lepas tu masuk kita tapis dan kita letakkan hasil tapisan kita dalam kontainer yang baru, clean container. Okey. Sieve into clean container ni. Sieve ni, okey, saya nak beritahu sieve ni gunakan penapis. Jangan penapis santan tu. Penapis santan tu dia terlalu besar. Okey, jangan jaring ni terlalu besar, nanti habis semua, tak ditapis, dia keluar balik. Okey, gunakan penapis macam penapis orang buat apa? Teh tarik tu kat kedai tu. Nampak tak? Penapis tu. Yang tu terbaik. Okey, gunakan penapis itu saiz yang kecil untuk kita gunakan untuk menapis campuran antara extract fruit dengan salt detergent tadi. Kita nak dapatkan pure extract solution. Bila kita nak tapis ni, tujuan kita adalah untuk dapatkan pure extract solution. Okey. So kita pun letak dalam bekas yang baru. Okey, letak separuh je tahu. Okey, letak dalam new container ni separuh, half of container saja. Hasil dia nanti tak separuh jangan terlalu penuh. Kalau you tak terlalu penuh, nanti tak ada ruang dah untuk letak alkohol. Jadi macam mana nak tengok 3 layer? Kan? Agak-agak lah. Okey, katalah ni dah banyak kita dapat kat sini kan. Jadi bila kita tapis, kalau kita punya hasil tapisan kita tu banyak, okey, you letaklah separuh je dalam kontainer ni untuk kita nak buat observation. Okey, faham tak? Okey, tak faham tanya Okey, bila hasil tapisan, okey, kita letak dalam bekas yang baru, letak separuh sahaja pure extract solution hasil daripada kita tapis tadi. Okey, yang step ni pun jangan lupa divideokan dan direkodkan Okey. Letaklah arahan setiap pergerakan dalam video yang you record tu, letakkan dia punya instruction kat bawah tu macam biasa. Faham Okey, kemudian yang tadi ni adalah handling eksperimen tau. Ni baru part yang kedua. Okey, part yang ketiga dalam video komponen. Tengok, video komponen ada ni. Ini adalah skill. Ni tengok. Very important component during recording. Okey. Maksudnya video komponen ni untuk part yang ketiga, dia merupakan soft and technical skill. Ini merupakan you punya manipulative skill lah. Okey, manipulative skill. Okey, yang pertama ni lah skill dia kan. Okey, dalam video ni, okey, yang pertama skill dia yang for sure lah yang awal-awal tadi. Okey, you peel, slice and cut fruit. Ni pun adalah prosedur. Ni adalah skill sebenarnya. Okey, cara kita nak potong dekat mana? Skill dia. Ambil chopping board kan, potong atas tu. Jangan ambil atas mozaik dapur tu je you potong tak sesuai lah. So skill tu kena ada. Ambil chopping board, potong elok-elok, buang kulit dulu. Kalau ada biji yang kasar, remove dulu ataupun buang dulu biji kasar, potong elok-elok buah tu. Okey. Lepas tu skill yang seterusnya adalah bila kita nak gunakan mortar ataupun blender. Tunjukkan step tu, tunjukkan video semasa you blender tu ataupun you use mortar tu untuk kita nak mash kan fruit. Okey, ni skill yang kedua semasa kita nak blender. Okey, skill yang seterusnya adalah untuk mengukur masa ataupun use timer. Okey, mengukur masa ni wajib kena tunjukkan. Kan kita leave 10 minutes kan, 10 to 15 minutes kan untuk melihat accelerating of DNA. Ini kena tunjuk melalui gambar masa ke, melalui tunjuk gambar jam ke, melalui gambar yang ada pada handset ke, terpulang lah masing-masing.
Yang penting kita dapat tunjukkan masa tersebut. Okey, kemudian acetyl alcohol at flat angle. Okey, yang ni yang ni part ni very important. Okey, tengok ni. Saya dah mention very tu. Sangat penting part ini ataupun step ni. Okey, sebab apa saya kata ni? Transfer acetyl alcohol at flat angle ni, ini merupakan step yang paling penting untuk kita nak memperolehi two layer first. Okey, teknik kita nak memindahkan daripada satu bekas ke satu bekas yang lain, teknik dia you jangan tuang macam tu tau. Bukan macam kita tuang air kat rumah tu, air daripada ceret ke bekas nak buat air teh kan. Jangan buat macam tu. Okey, kaedah nak transfer ni, nak transfer satu solution ke satu solution yang lain, terutama sekali transfer acetyl alcohol ke extract fruit ataupun pure extract fruit solution kita tadi, perlulah dalam keadaan flat angle. Okey, perlulah dalam keadaan flat angle. Flat angle ni maksudnya you kena hati-hati, slow and steady. Biar macam ni biarkan apabila you memindahkan larutan ais alkohol tersebut, biar dia mengalir di dinding kontainer saja. Jangan tuang terus drop macam tu. Biar dia slow and steady, gently. Dengan hati-hati, make sure you transfer acetyl alcohol ni dalam keadaan yang hati-hati ataupun dalam keadaan flat angle ataupun dalam keadaan yang slow lah, biar larutan tu mengalir di dinding bekas ataupun dinding kontainer yang kita gunakan. Biar mengalir sampailah agak sampai dia masihkan separuh lagi layer kan dalam bekas kita. Macam ni. Ni contoh gambar dia. Ni kita gunakan, kalau kat Maman kita gunakan beaker. Okey, tetapi kalau di rumah, saya cadangkan tadi gunalah kontainer yang bersaiz gelas. Okey, gunakan kontainer yang clear dan bersaiz gelas. Itu yang paling sesuai. Okey, bila kita dah lakukan pemindahan acetyl alcohol ni ke dalam bekas yang berisi pure extract solution tadi, kita dapati dan kita dapat menyediakan dua layer. Dua layer iaitu bahagian bawah adalah pure extract solution kita, iaitu pure fruit extract solution kita yang kita dah mix dengan deterjen semua tu. Dan di bahagian atas ni adalah acetyl alcohol kita yang baru kita transfer melalui teknik flat angle tadi. Okey, faham tak? Okey, make sure all of you pastikan you all kena dapatkan result ataupun observation macam ni tau. Okey, macam ni. Tetapi dalam kontainer lah, dalam bekas jugalah. Tapi biar nampak macam ni. Nampak very clear kan antara alkohol, fruit extract solution, nampak beza. Dia tidak mix. Dia tidak memecahkan tegangan permukaan fruit extract solution di bawah. Jadi dia floating ke atas ni. Nampak tak? Dia floating. Itu tujuan alkohol yang kita sejukkan tadi, untuk memastikan bahawa alkohol ni tidak susah untuk dia memecahkan tegangan permukaan bagi extract pure solution. Jadi dia terapung atas ni kan. Bila terapung, alkohol ni kan warna dia kan clear kan, warna putih kan. Jadi kita akan nampak after 2 minutes or after 1 minute, we can see that DNA will already isolate here at the intermediate between fruit extract solution and also acetyl alcohol layer. Okay, kita akan nampak ni yang berbuih ni, yang buih like jelly ni, ini adalah DNA kita lah. This is the DNA fruit kita. Kalau you guna banana lah, kalau you guna potato lah. Depend nanti
Okey, lepas tu pula, saya tengok yang ni dulu. Okey, bila kita dapatkan tu layer ni, done lah. Okey. Kemudiannya waktu kita handling apparatus correctly tu, waktu penyediaan larutan, ni yang ni. Sepatutnya yang ni awal-awal ni. Penyediaan larutan ni, mestilah kita dalam video tu nanti pastikan you kena record, you mengukur volume of solution. Okay, volume of solution. Tak kisahlah volume of solution, exact solution ke, detergent ke. Okay, you tengok macam ni. Tengok untuk kita nak scale meniscus gunalah apa-apa alat radas, okay, seperti shrink ke, okay, untuk kita nak tengok, untuk kita nak sukat volume kan, volume sukatan tu. Okay, bila you boleh gunakan ataupun boleh sukat guna shrink tu untuk volume of solution tu. Okay, step untuk melihat meniscus ni waktu kita nak determine volume concentration lah. Okay, you kena recordkan ni step ni. Okay, meniscus ni. Okay, kemudian measuring apparatus on flat surface ni. Okay, letak atas apa permukaan yang rata. Okay, tengok. Tahu kan meniscus kan? Untuk kita nak tahu dia punya volume tu nak measure dia punya volume tu. Okey, kemudian less foam formation. Okey, ni macam saya sebut tadilah. Okey, ni pun skill juga kelas Ni pun skill juga. Bila kita stir gently tu, pastikan ni detergent kan, detergent solution ni, pastikan jangan dia ada buih. Jangan ada buih. Kalau buih mesti sure dia ganggu punya. Bila kita dah kacau slow-slow tu, just kacau slow-slow kan. Just kita nak mix. Antara kita punya fruit solution dan juga detergent solution. Kacau slow-slow. Okay, tunjukkan dalam video, tunjukkan juga ni. You kacau tu tunjukkan. Kaedah apabila skill untuk you kacau solution ni ditunjukkan dalam video. Lepas tu bagikan instruction kat bawah video tersebut. Okay. Okay, ni dan kemudian akhir sekali adalah clear working area. Ini pun kena masukkan sekali dalam video masing-masing. Jangan habis sampai sini je. Jangan habis sampai observation je. Jangan habis sampai you tengok produce to layer DNA je. Okay, sampailah you tunjukkan you dah clear working area tu. Dah cuci, dah lap meja kan. Dah basuh semua peralatan, dah basuh semua kontainer. Okay, dah buang dia punya kulit buah yang kita gunakan dalam tong sampah. Ni bermaksud ni merupakan step yang terakhir iaitu clear working area. Okay, nampak tak? Okay, jadi kelas fahamkan semula ini semua video komponen yang mesti you all recordkan di dalam video masing-masing. Okay, mesti ada preparation, mesti ada benda ni proper attire, gambar you sikit lah sebelum melakukan eksperimen tu. You all shoot video kan. Yang ni kena berpakaian yang baik, berpakaian sopan. Okay, ambil gambar material apparatus yang you ada dulu. Okay, conduct eksperimen tu dalam keadaan yang sesuai, di atas meja ke apa kan yang sesuai. Okay, lepas tu handling eksperimen ni yang macam saya dah cerita tadi, ni semua ni kena ada lah. Step-step ni kena ada. Ni together dengan skill lah. Step-step ni sekali dengan skill. Ni semua ni merupakan part yang ada dalam video komponen. Okay, nampak tak? Okay, so selesai dah. Saya dah beri talimat untuk video komponen yang you all kena record dan pastikan setiap step tersebut ada dalam record video masing-masing nanti. Okay?
Okey, setakat ini ada soalan tak? Yang Saya nak tanya, tak berapa nak clear. Okey, boleh. Teruskan. hand sanitizer tu nak guna yang gel ke nak yang cair lebih better? Okey, yes, very good. Okey, ni satu lagi. Saya hampir terlupa Okey, sebenarnya nak guna gel dengan sanitizer jenis gel ke yang pekat ataupun cair tu tak ada masalah. Tapi yang terbaik adalah cair. Bukan saya kata yang jelly tu tak jadi. Yang pekat tu tak jadi. Tapi the best way gunalah yang cair supaya dia senang nak larut nanti. Kita nak mix. Bila kita sejuk, bila kita nak transfer tu, kan flat angle tadi kan. Dia betul-betul dia okey sikit lah. Maksudnya dia tak adalah orang kata dia ni sangat. Dia maksudnya waktu kita menyediakan waktu kita nak memperolehi layer tu lagi mudah sebenarnya. Kalau yang jelly tu nanti, saya takut macam ni je. Saya takut yang jelly tu, yang pekat tu you kena mix dulu, bagi dia cair sekejap. Jadi banyak kerja. Dia boleh, cuma itu lah. Dia remeh sikit lah kalau yang gel tu. Okay, thank you sir. Okay, ada lagi? Ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Bagi clear betul-betul bagi faham betul-betul Sir, nanti hari Isnin je. kalau tak macam tak ada penapis kan kat rumah, pakai kain boleh tak? Kain macam kain perca untuk tapis. Kain. Penapis takkan tak ada. Penapis tear ke takkan tak ada. Tak tahu ni. Kat rumah awak tak ada, memang tak ada penapis langsung ke? Saya tak ada. Banyak jual kan. Okey, kalau guna kain, nak guna kain apa? Macam Ada cadangan tak nak guna kain? Tapi guna kain. Saya rasa macam agak saya guna macam kain. guna kain. Hari tu Kain saya tudung? guna. Ya, jenis kain tudung. Boleh ke sir? Boleh tak? Dapat tak pure asset solution tu bila kita guna kain tu? Dapat? Untuk kita tapis tak? Dapat tak? Dapat? Cuma ni lah, cuma satu lah. Cuma kalau guna kain ni dia agak tradisional sikit lah. Dia agak tradisional sikit step tu. Tapi kalau tak ada option lain, bolehlah guna. Tapi kalau boleh, sempat lagi you cari penapis air, penapis tear tu, penapis orang buat macam teh tarik kat kedai tu. Yang saya rasa itu yang terbaik sebenarnya. Okey saya. Sempat lagi minggu depan kan? Minggu depan sempat. Ni ada seminggu lagi. InsyaAllah boleh sempat sehari lagi. Okey, ada lagi? Ada lagi soalan lain tentang penyediaan video ni baru slot penyediaan video tau. Video record komponen ni. Okey, kalau tak ada tengok yang seterusnya. Okey. Ini okey, mohon perhatian semua pelajar. Okey, mohon perhatian semua pelajar. Video submission. Okey. Video submission, recorded and edited video must be submitted to your practical lecturer before or by 1 hari bulan 10, 1 September Oktober. Ingat tarikh due date dia untuk submit video ni adalah 1 hari bulan 10. Jadi bukanlah saya nak immediately, bukanlah saya nak 27 hari bulan tu kan. You sempatlah kumpul bahan, edit video tu cantik-cantik. Okey, letak dia punya subtitle kat bawah, instruction kat bawah video. Okey,
Letak ke nak letak background music sikit-sikit tu boleh lah. Okay, jadi dah siap semua tu, submit pada saya sebelum atau pada 1 hari bulan 10. Ada lebih kurang dalam seminggu kan. Seminggu selepas kita buat practical test ni, ada masa lagi lah untuk you all submit. Saya letak video submission ni di dalam GC class. Saya asingkan. Okay, video submission satu dengan practical test. Lab report. Okay, lab report, practical test satu folder. Ingat Okay, tolong hantar di platform yang betul. Jangan hantar platform yang salah kan. Pening kepada saya kan. Macam tugasan semalam saya dah check. Ada yang dekat tugasan ada yang hantar lab report pula. Pening saya. Jenuh saya cari orang ni. Siapa dia lah ni. Okay, mohon double check dah. Okay, double check sebelum you all turn in ataupun submit pada saya di GC class. Ikut platform yang betul. Okay, ikut platform yang betul yang saya dah letak di dalam GC class. Bacalah betul-betul nama platform tu, nama folder tu. Kalau practical test lah. Kalau ujian amali, okay, ujian amali practical test kan. Okay, dalam bawah ujian amali saya akan letak ni. Okay, submit video. Nanti dia letak kat dalam tu. Submit lab report. You submit kat situ. Itu juga dengan tugasan ke apa ke. Macam tu lah. Okay, latihan dan sebagainya. Macam tu. Okay, jadi video ni sebelum atau 1/10 Okay, ingat Okay, ni saya mohon semua ambil catatan. Video submission ni. Okay, ambil maklum. Alright. Okay, dah selesai tentang video Okay, saya teruskan dengan lab report. Okay, kelas. Saya sambung dengan lab report. Okay, ada lagi lebih kurang dalam 15 minit lagi. Okay, lab report ni. Okay, apa task yang kedua merupakan lab report. Student write the lab report. And then student fill in the personal data in lab report cover as provided. Cover and lab report must be submitted together. Mesti submit sekali. Jangan buat. Okay, saya nak komen sikit. Cover dengan report kena submit sekali. Jangan you hantar berasingan. Maksudnya cover satu file, content report satu file. Tak nak. Saya tak nak macam tu Saya tak nak macam tu. Okay, jadi you gabungkan sekali. Okay, gabungkan sekali. Bila you turn in pada saya tu, make sure cover dan lab report must be submitted together. Faham Ini Okay, nanti arahan ni saya akan share dalam grup WhatsApp di bawah folder ujian amali. Saya akan share balik ni. Kalau you tak faham, you tengok balik slide ni nanti. Okay, what should be written in your lab report? Okay, so this actually your content lab report. Okay, ni your content lab report should be yang first mesti ada title, objective, procedure, sama jugalah dengan kita buat sebelum ni. Procedure, result observation, discussion, question answer, conclusion and also references. Mengikut guideline yang akan saya sediakan nanti. 27 bulan nanti saya akan share dia punya lab manual, saya akan share dia punya cover lab report, saya akan share dia punya teknik ataupun basic guideline menulis lab report. 3 benda tu saya akan share nanti. Dan juga saya akan share video checklist sekali lagi. Seperti mana yang ada kat sini yang kita bincang tadi, saya akan share balik. Okay, pada 27 hari bulan tu, waktu you all buat eksperimen ni nanti. Okay, faham Okay, maksudnya you have to remember untuk report ni, data dia mesti you all kena perolehi pada hari yang sama. Same day result. Tak boleh buat 27 bulan, 28 bulan baru dapat result. Tak boleh. Sekejap je sebenarnya. Prosedur ni sangat sekejap. Sangat cepat je.
Okay, eksperimen ni cepat je kalau betul-betul faham. Kan? Okay, seterusnya kelas yang ni. Laboratories report submission. Okay, ini untuk report submit, wajib submit pada saya sebelum atau pada 28 hari bulan 9. Jadi untuk report masa yang diberikan adalah sehari saja. Kalau you boleh hantar 27 bulan petang pun lagi baik. Okay, dan due date dia sehari selepas, iaitu 28 bulan. Okay, untuk lab report. Faham ya? Lab report 28 hari bulan, tarikh akhir, submit. Kalau video, tarikh akhir dia adalah 1 hari bulan 10. Dan video ni kan dia agak sukar sikit sebab kita nak edit dan sebagainya. Okay, jadi saya beri masa you all edit sehingga 1 hari bulan 10 lah. Ataupun kalau cepat tu boleh hantar awal. Okay. Kalau video tu agak besar saiz dia, you compress dulu lupa saya beritahu, compress video tu dulu, bagi dia saiz kecil sehinggalah you all boleh turn in. Okay. Turn in pada saya, turn in video. Okay, kalau yang ni pula. Okay, lab report ni, okay saya ulang balik Okay, lab report ni kalau you nak submit dalam GC, you all kena convert dulu you all punya file lab report tu dalam bentuk PDF. Okay, convert dalam bentuk PDF and then barulah boleh submit pada saya ataupun turn in kepada saya. Kalau you direct submit turn in macam tu, saya tak boleh nak buka tau. Sama seperti dalam tugasan. Kalau yang file tugasan baru-baru ni ada beberapa tugasan yang saya tak boleh nak buka. Okay, sebab apa? Sebab you tak convert kepada PDF sebelum turn in. Tu masalah untuk saya nak marking. Okay, pastikan bila nak turn in, bila nak submit report tu, pastikan file lab report you tu mesti berada dalam file PDF. Okay, file PDF. Bila dah betul-betul dah convert kepada PDF, barulah you all submit report tersebut. Submit, jangan submit macam saya kata tadi lah. Submit cover dengan report sekali. Jangan asing-asing. Ni ingat ni, note ni. Kalau you submit asing-asing, saya pulang balik. Okay. Submit sekali. Senang saya nak isi markah kat situ. Ni saya buka pula file lain. Okay, jadi submit sekali. Ni maksudnya kena convert dalam PDF. Betul barulah turn in pada saya. Faham Faham tak? Etika untuk kita nak menyediakan lab report untuk practical test dan etika ataupun cara untuk you all submit ke GC saya nanti. Submit report ni melalui GC, faham Convert dalam PDF, kemudian baru dah submit, klik turn in tu. Jangan tak klik pula. Kalau tak klik, tak submit. Faham tak? Video pun sama. Video ni kalau dia agak besar, video practical test yang you buat tu, kalau dia agak besar, kena compress dulu lah. Kena compress dulu video tersebut. Ni video compress Ni step ni, you boleh tengok kat YouTube ni. You tengok kaedah nak compress video ni. Tengok je ni, video ni. Okay, kaedah nak compress video. Kalau video tu agak besar, agak berat, saiz dia. Okay, compress dulu, lepas tu barulah turn in di dalam GC kelas. Okay, so any question, any problem setakat ini kelas? Apa-apa saja, you tanyalah apa-apa saja. Saya nak tanya. Jangan malu pula. Tanya. Untuk Saya lagi untuk observation yang lab report tu, kena ambil observation daripada video ke? Result observation dalam lab report. Okay, result observation dalam lab report. Okay, yang ni kan, result observation dalam report ni, yang ni, bahagian ni. Okay, yang ni video-video lah, tapi hasil dia tu, okay, you just draw, handwriting, draw wherever you see
from your video lah. Maksudnya kena lukis lah container tu. Okay, kena lukis 3 layer tu kan. Lepas tu bila lukis tu and then kenalah label. Lukis and label lah. Yang ni tak ada. Okay, bagi lab report ni tak perlu print colour, tak perlu. Okay, yang lepas saya suruh print colour kan. Okay, yang ni tak perlu print colour. Okay, lukis handwriting saja. Gunakan pensel. Okay, lukis gambar container you tu. Lukis fruit extract solution. Lukis acetyl alcohol layer. Lukis DNA isolate. And then barulah you labelkan semua part-part tersebut. Labelkan. Okay, label guna pen lah. Okay, label guna pen. Okay, ada lagi soalan? Lukis lukis saja. Okay, ada soalan lain? Ada soalan lain? Setakat ni? Tak ada, sir. Okay, clear Okay, clear Okay, apa yang you all kena buat ni, clear Nanti dia punya lab manual, cover lab report, guideline, writing report, semua. Itu platform untuk you all submit. Platform untuk you all submit lab report, platform untuk you all submit video, saya akan letak di bawah folder ujian amali. Okay, make sure di bawah folder ujian amali. Semua konten berkenaan dengan practical test ni, saya akan letak di bawah folder ujian amali dalam GC kelas masing-masing. Okay, ambil perhatian jangan letak bawah tugasan pula. Tugasan lah. Jangan campur aduk. Okay, tengok betul-betul. Dalam GC tu banyak lah. Tengok platformnya betul. Okay. Okay, ada apa-apa lagi? Ada apa yang tak berapa clear? Boleh tanya. Bagi clear dulu. Bagi clear dulu. Nanti senang. Sir, Ya. macam mana kalau waktu campur garam dengan sabun, tak nak bagi dia berbuih? Waktu campur garam dengan sabun. Okay, waktu campur garam ini. Waktu campur garam dan sabun tak buih. Dia sekarang ni buih sikit-sikit tu is okay. Okay, buih sikit-sikit tapi jangan terlalu banyak sangat buih dia. Okay, sebab dia sabun. Sebab dia memang sabun, memang dia berpotensi untuk menghasilkan buih, betul. Cuma kita perlu kurangkan buih ni. Kalau boleh, kalau guna sudu kan. Okay, bila kita kacau, katalah guna sudu kat rumah tu, sudu kita kacau slow-slow. Kacau jangan terlalu kuat. Kalau kacau kuat, terlalu laju kacau kan. Kacau campuran garam dan sabun ni, you kacau laju sangat, memang dia akan keluar buih. Jadi saya kata, prepare salt detergent solution ni, you kena kacau dalam keadaan yang sangat gently tau, soft. Slow macam tu. Okay, sebab apa? Itu adalah skill ataupun teknik untuk kita nak mengelakkan daripada bubble form. Kena beware lah dengan tu. Ataupun kalau ada masa, you all try buat dekat rumah ni. Tapi nanti ni untuk preparation lah. Tapi on time 27 hari bulan nantilah you all ambil video. Tapi kalau nak practice lah kalau tak ada kerja tu kat rumah tu, practice dulu. Cuba campur buat dalam cawan biasa je.
Okey, letak deterjen untuk campur dengan salt. Okey, kacau. Saya rasa memang dia tak akan keluar buih yang banyak. Okey, kalau you kacau laju, confirm dia akan keluar buih yang banyak. Okey, kena gently stir lah. Okey, faham Gently stir, insya-Allah dia akan tak akan mengeluarkan buih yang banyak. Faham Okay, sir. Okey, ada lagi soalan? Sir, Ya. masa yang larutan garam tu nak masuk dalam ekstrak buah tu, dia kena letak slow-slow ke sebenarnya? Yang mana? Step mana? Yang belah kanan paling ujung tu. Dalam hujan ni. Ni kita nak sieve ni. Okay, adding salt detergent. Kat mana? Maknanya Ni. ekstrak buah tu campur Transfer. dengan larutan. Lepas tu sebelum letak dalam air panas. Okey. Satu lagi saya lupa nak beritahu. Sebaik siapa ni? Siapa yang bertanya ni? Tahniah. Boleh beritahu nama tak? Siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya? Okey, maksudnya tadi, step untuk you all incubate, masuk dalam air panas tu, yang itu kita skip step tu. Itu tak ada. Okey, itu yang saya kata ada beza sikit dengan amali yang kita dah buat, amali yang sama tapi kita dah buat minggu lepas kan. Untuk kita incubate dalam air, kita prepare air panas tu, yang ni bagi ujian amali ni tak perlu. Okey, tak perlu menyediakan letak dalam air panas. Okey, tak perlu, skip step tu. Dia berbeza sikit dengan prosedur amali yang kita dah buat pada minggu lepas. Okey, faham Tak ada yang kita masuk dalam air panas tu, tak ada Okey. Okey, ada lagi soalan lain? Okey. Kalau betul-betul dah clear, okey, insya-Allah lah. Bolehlah buat nanti pada hari Isnin tu. You get ready untuk prepare all these things. Kena prepare semua bahan-bahan ni, penyediaan ni. Dan yang paling penting sekali ni lah, antara saya nak senaraikan nanti dalam kelas tu, siapa yang buat banana, siapa yang buat tomato dalam kelas nanti, you all boleh senaraikan. Ada yang buat banana, siapa senarai dia, siapa yang buat potato, berapa senarai, siapa yang prepare okey, dalam kelas, dalam grup WhatsApp kelas nanti. Okey, taklimat saya dah terangkan secara detail, dah panjang. Taklimat penyediaan video dan juga taklimat penyediaan lab report. Okey. Saya dah ceritakan secara detail. Nanti informasi ni ataupun file ni nanti saya akan share balik dalam grup dalam GC kelas file taklimat ni saya akan share dalam GC kelas. You boleh, kalau tak faham, boleh go through balik. Kalau tak sempat nak tengok apa komponen video, bila tarikh submit, bila tarikh submit video, bila tarikh submit dan report, boleh tengok balik dalam file taklimat ni lah. Saya akan share balik anything else? Ada apa-apa lagi? Ni ramai lagi, saya tengok ramai yang tak join ni pada pagi ni. Saya takut kalau you tak join, you termiss informasi nanti. Saya kan kita skip yang part tunggu 15 minit tu kan.
Pasal apa function timer? Okey, jadi bila kita dah skip rendam dalam air panas tu, jadi sebenarnya dulu pun kita boleh laksanakan, cuma option dia sebab eksperimen biasa, eksperimen yang tak dijadikan sebagai practical test, dia ada masa yang panjang nak bagi pada you all buat. Jadi kenalah kita sediakan different temperature. Jadi extract solution tu perlu direndam dalam different temperature. Maksudnya dalam air panas. Sebenarnya dia nak mempengaruhi, tujuan dia adalah untuk mempengaruhi perubahan extract solution tu saja. Untuk adapt dengan alkohol. Sebab alkohol kan dia sejuk. Kan? Acetic alkohol kan sejuk. Jadi bila kita masukkan preparation, extract preparation kita dalam air panas, jadi dia nak biar dalam keadaan equilibrium lah. Biar dalam keadaan equilibrium temperature between alcohol and also extract pure solution kita. Faham tak? Tapi dalam ujian mali ni tak perlu sebenarnya. Kita skip je tu sebab kita nak kurangkan masa. Sebab you all kan diberi masa sehingga 2 jam je. Ataupun dalam tempoh yang ringkas je, tempoh hari tu je you all kena sediakan video record kan. Jadi tak perlulah ambil masa yang lama sampai record, masukkan air, tunggu lagi air panas tu, tak payah. Okay, faham tak? Faham tak siapa yang saya ceritakan tadi? Untuk equilibrium temperature je. Tapi dia tidak mempengaruhi apa-apa sebenarnya. Kalau kita tak lakukan prosedur tu pun it's okay, jadi je. Okay, Alia, boleh? Boleh sir, terima kasih. Yang tanya tu tak? Alia Safikah kan? Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, easy clear semua tentang perjalanan amali kita practical test pada minggu hadapan ni. Faham apa yang you all kena buat? Terutama sekali video lah. Video tu kena tengok balik apa part yang you all kena pastikan boleh. Okay, buat preparation, buat persediaan yang rapi hujung minggu ni, extend, run je. Kalau tak yakin, kalau banyak tu, okay, boleh try dulu lah buat sikit-sikit kat rumah. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, saya ingat that's all for today. Okay, nanti lepas ni you all senaraikan siapa yang volunteer buat banana, siapa yang volunteer buat potato dalam grup kelas masing-masing, supaya senang. Saya nak share lah, saya nak tengok berapa ramai yang buat tu nanti. Okay, kalau tak ada apa-apa, that's all for today. Thank you very much. Thank you, sir. 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 Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.